supaya merehatkan, menenangkan binatang yang disembelihnya. Dengan beberapa sanad itu Imam Muslim mari, lepas tu dia banyak takwil sanad. Yang ni sanadnya berbeza tapi benda sama. Ini di antara keistimewaan hadis Muslim, berbeza daripada kitab lain. Dia mari banyak sanad hadis, dan sanad-sanad itu tinggi kedudukannya. Tidak seperti kitab-kitab lain, tinggi kedudukan. Benda yang sama, hadisnya tak ada yang mari. Dia kata dengan isnad hadis Ibnu Ulayyah di atas tu, wa makna hadithi, dan makna hadisnya walaupun lafaz dia berbeza, semua ni membawa cerita yang sama. Itu yang dia nak. Babun nahi an sabril bahaim. Ini bab larangan menjadikan binatang sebagai sasaran, dalam latihan memanah, menembak dan sebagainya. Larangan daripada sabril bahaim, yakni menahan kita kata mengurung, mengikat binatang, kemudian dijadikannya sebagai sasaran. Itu dilarang. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Hisham bin Zaid bin Anas bin Malik. Dia berkata, saya telah masuk bersama dengan datuk saya, yakni Anas bin Malik, ke perumahan Hakam bin Ayyub. Tiba-tiba didapatinya ada sekumpulan orang telah menjadikan seekor ayam sebagai sasaran mereka dalam permainan memanah mereka. Gitulah. Yarmunaha, mereka duduk panah ayam. Qala, perawi berkata, yakni cucu kepada Anas itulah. Anas pun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada binatang-binatang itu diikat lalu dijadikannya sebagai sasaran. Gitu. Lepas tu dengan beberapa sanad ini semuanya meriwayatkan daripada Syu'bah bihadzal isnad, dengan sanad di atas itu sama. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu jadikan sesuatu yang mempunyai roh sebagai sasaran kamu. Jangan. Lepas tu dia mari satu sanad yang lain bihadzal isnad, alif atas tu sama, sanad alif bawah saja berbeza, tapi dia kata mithlahu. Mithlahu tu maknanya lafaznya pun sama juga. Lafaz hadis tu pun sama. Bukan makna dia saja sama, tapi lafaz pun sama. Jadi itu dia nak ayat. Lepas tu riwayat daripada Sa'id bin Jubair, katanya pernah Ibnu Umar lalu dekat satu kumpulan orang yang telah menjadikan ayam sebagai sasaran panahan mereka, sasaran memanah oleh mereka. Falamma ra'au Ibnu Umar, bila mereka nampak Ibnu Umar, mereka pun berselerak lari, meninggalkan ayam itu, lari. Ibnu Umar pun kata, siapa dia buat begini? Siapa yang buat kerja ni? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang buat kerja macam ni. Riwayat daripada Sa'id bin Jubair, katanya pernah Ibnu Umar lalu dekat beberapa anak muda Quraisy yang mereka yang telah menjadikan burung sebagai sasaran memanah mereka. Wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim, dan mereka sudah menentukan, mereka menentukan untuk tuan punya burung itu bayaran tertentu untuk setiap kesilapan memanah. Mana kalau tak kena, bayar kepada tuan dia. Kalau tak tepat, tak kena, kena bayar kepada tuan dia. Gitu. Mereka telah menentukan untuk tuan punya burung itu bayaran kerana tidak menepati sasaran. Anak panah mereka. Falamma ra'au Ibnu Umar, bila mereka nampak Ibnu Umar, mereka pun berselerak, lari. Ibnu Umar pun kata, siapa yang buat kerja ni? Allah melaknat orang yang buat kerja seperti ini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang mempunyai ruh sebagai sasarannya. Dengan sanadnya, beberapa sanad itu Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Zubair
beliau telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada dibunuh mana-mana binatang sabran, dalam keadaan terikat ataupun ditahan, dikurung, begitu. Itulah beberapa bab dan hadis di dalam bab. Ini bab mula-mula malam ni, iaitu keharusan kita menggunakan sesuatu yang boleh, yang ada faedah lah untuk kita berburu. Mana kita berlatih dengan benda tu, anak panah ke, senapan ke, atau lain-lain lagi lah yang boleh kita buat buru. Jadi kita berlatih tu boleh, harus. Dan sesuatu yang boleh digunakan untuk menghadapi musuh, itu boleh. Wa karahatil khadf, dan larangan menjentik. Maknanya di sini dalam hadis-hadis ni nak ceritanya, orang Islam ini dianjurkan supaya kalau nak berlatih, nak belajar, nak bersukan, ada faedah. Ada faedah. Jangan tak ada faedah. Tak boleh kau haram, kau tak ada faedah. Boleh, tapi lagu tu lah. Paling tinggi boleh gitu je lah. Nak kata sunat kau boleh pala kau tak, paling tinggi boleh, harus saja. Kita kena belajar. Kalau nak keluar peluh kau, nak kemahiran pun yang boleh membantu kita dalam menghadapi musuh, ataupun sekurang-kurangnya untuk mendapat binatang buru. Ada faedah lah, maksudnya ada faedah. Jangan buat tak ada faedah. Nabi SAW dia bersukan juga. Dia pun berlomba juga. Nabi sendiri pun pernah berlomba, naik kuda, naik unta, dia berlomba. Hak tu ada faedah. Dia suruh belajar berenang, dia suruh main guna tali, melompat ke apa semua tu, semua dia suruh. Tetapi sukan hak sekarang ni lagu lain. Kita terpengaruh dengan budaya asing. Budaya asing hak tak ada faedah. Cuma kalau nak ada faedah pun peluh gitu je lah. Peluh. Enggak peluh ni vacuum dalam rumah tu pun peluh, nak kira. Kalau semata-mata nak peluh, cuci lagi rumah. Kalau nak kira nak peluh, nyakur pun peluh, boleh lagi. Ubi kau kita kata, bila tanam tu ada faedah juga. Ni mana tak ada faedah. Bahkan kerajaan membelanjakan, pengaruh dengan orang asing berjuta-juta. Kalau PT tu buat untuk kebaikan masyarakat pun ada baik juga. Tapi tak boleh lah. Masyarakat tak sokong selalu, tak pakah selalu, tak kira parti mana pun. Kalau tak buat benda lagu sana. Pasal apa? Masyarakat tu tak cerdik lagi. Dia tak masuk molek ajaran Nabi SAW. Kalau masuk molek dia tak akan suka. Katakanlah orang yang tu pandai main bowling, dengan cara lontar dia tu kan, pergerakan dia tu, kita tengok lagu tu. Kalau dia pandai setara mana, kalau orang lemah, dia boleh tolong? Tak boleh. Kalau belajar berenang ada faedah juga, boleh tolong orang. Tu ada faedah. Belajar silat kau, taekwondo kau, apa kau, ada faedah. Ni kan, kalau main bola, tubuh tu jadi sasar. Buat latihan jangan kira lah. Tapi kemudian ngerti hak tu kan. Pasal apa? Ada tawaran kan? Ada tawaran. Terutamanya jadi kemudian pemain import ke gapo, kalau bisa tak? Boleh PT banyak lah. Itu budaya lain. Budaya lain. Sepatutnya kita orang Islam tidak terpengaruh dengan hak tu. Tapi bila kita ni ada jiwa hamba, jadi hak orang tu molek belakang. Hak kita tak ada. Hak kita tak ada. Sepatutnya kita memajukan dari segi lain lah. PT tu kalau nak berhabis pun, tapi tidak gitu. PT habis berapa banyak situ. Hak naknya gini, misalnya menembak, memanah, main kuda. Kalau sekarang ni berlomba kereta, kalau kita kata berlomba ni, berlomba mak rempih jadi tak ada faedah, mati saja. Cuma kalau berlomba tu pakai dengan pakaian dia yang cukup dan ada faedah. Untuk apa? Barulah munasabah.
sesuai dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar.